Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT dapat bersama-sama pada petang ini. Dan petang ini sekali lagi kita berada di apa nama ni, di gymnasium, alhamdulillah. Dan kita meneruskan konsep kuliah santai kita pada petang ini, alhamdulillah. Itu yang saya suka macam ni, dia berani untuk buat sesuatu yang berbeza, bukan pelik. Dia berbeza tu antara berbeza dengan pelik. Saya sempat baru ni selepas daripada balik daripada haji, kami forum Triple H. Triple H ni bukan Ali Gusti, ini bukan kawan Undertaker tu, bukan. Triple H ni seaslin Bollywood, Halim Din dan Haryanto. Haslin Bollywood, Halim Din, yang tanyalah Ustaz TV9 rajin keluar tu, dan Haryanto. Dia Triple H tu. Orang tu ingat Ali Gusti ni apa benda, forum Ali Gusti ni kata. Kami ke Penang, sebelah utara. Dan di sana bila kita jumpa dengan teman-teman sahabat di sana, disebutkan sana susah sikit untuk buat berbeza. Misal barangkali di sebelah sana ni banyak pondok, jadi kaedah dakwah itu masih lagi kekal dengan cara yang lama. Jadi kalau artis-artis yang kembali bersama dalam dakwah ini, bila kita panggil dia jadi pelik. Maknanya bila orang bawa dalam pentas dakwah ni, dia jadi sesuatu yang pelik. Jadi barangkali suasana itu belum lagi berubah di sana. Kita di sini di Kuala ni, alhamdulillah, maknanya medan dakwah ini dia berubah tak. Saya ingat kalau tuan-tuan pernah dengar Ustaz Nazmi, dia ada sini Smackdown. Ustaz ni macam nama ni, Ustaz Nazmi sahabat saya ni, orang panggil dia Ustaz Nazmi Smackdown. Dan dia pernah ceramah tentang motor, tentang motor Superbike. Dia buat program di dataran Merdeka di Shah Alam. Jadi ini antara, bukan nak buat yang pelik, tak, kerana suasana bersesuaian dengan suasana. Tentu saya fikir kita kena lihat Islam ini dalam bentuk yang lebih luas, dakwah ini dalam bentuk yang lebih luas, dan metode itu mesti bersesuaian. Hari ini saya ingat kalau tuan-tuan di Mesin Niaga di pukul 5.30 orang balik kerja, kita nak push orang supaya konsentrate nak menolong kuliah, kepala dia letih nak balik lah. Tapi saya ingat bila kita buat dalam bentuk begini, saya fikirlah iyalah, mungkin ada juga orang tawarkan juga kan, dia tawarkan makan nak makan balik ini bagus kata dia. Tetapi ini satu kelainan untuk kita buat sebagai untuk nak mengalahkan orang dalam majlis-majlis ilmu. Saya ke Singapura baru ini 3 hari di Singapura, program untuk 3 buah masjid di sana. 2 hari di Singapura, 3 masjid di sana. Dan metode dakwah berbeza sama sekali. Di sini kita barangkali boleh menggunakan kaedah dakwah yang agak sedikit keras. Tapi di sana kalau kita gunakan dakwah yang keras,
tidak akan dapat membawa orang kepada agama. Kerana sana terluka. Siapa-siapa boleh declare dia murtad dan tidak boleh diambil tindakan kerana itu hak peribadi. Sehingga kan kalau seorang lelaki membawa balik ke rumah seorang perempuan, dan perempuan itu ialah bukan dia nak menakan kita atau nak kuah kita datang duduk rumah dia report polis, bukan polis tangkap dia kerana bawa perempuan yang bukan mahram balik ke rumah, tapi kita yang duduk rumah dia tu tangkap. Sebab kerana dia meraihkan hak privacy, dia meraihkan hak. Jadi itu suatu cabaran, tidak boleh konek itu dah negara dia buat dibunuh tak. Maknanya cabaran kepada kita orang Islam di sana. Bagaimana kita nak bagi suatu apa dipanggil imun ataupun kekuatan kepada masyarakat Islam itu untuk dia boleh ada pemimpin. Dan itu metode dakwah tu boleh je. Dan di sana pun bukanlah seronok. Di sini pun lagi canggih. Kan, ceramah yang ada makan di Mesir itu je. Bukan ada makan, sambil makan. Kan, tempat lain tak ada. Tapi saya nak melihat bagaimana suasana metode dakwah di sana. Memang sama sekali berbeza. Mungkin depan kita melihat satu orang nak berdua dengan pakaian titik kiri kanan, laki-laki seluar pendek, dengan perempuan juga seluar pendek, macam tak suku seluar pendek. Kalau nak panggil seluar pendek pun boleh suku pendek betul. Kita nak kata pun, kita nak tegur dia itu. Barangkali waktu tu juga dia mengatakan, okay, I'm not Muslim now. Kita nak kata, dia declare begitu, now I'm not Muslim. Itulah tuan-tuan, kita nampak ini suatu saya ingat mungkin sebagai pengalaman ataupun sebagai untuk meluaskan lagi pandangan ataupun skop dakwah kita. Hari ini kita tidak begitu di Mesir, tapi yang berani nak declare, ajak datang kuliah, oh sorry, kata I'm not Muslim now. Kan, kita boleh telefon Jais terus, jam-jam tu juga ada angkat orang. Itu dari segi kita punya ruang yang kita ada, dan kita kena gunakan itu sebenarnya untuk nak menguatkan orang Islam ini kepada agama itu sebenarnya. Dan itulah tuan saya katakan, kita kena luaskan skop dakwah ini, kaedah metode dakwah ini mesti diluaskan. Kita tidak boleh terlalu sempit. Hari ini sesuai dengan zaman, supaya kita nak umat Islam ni ialah memang ada di kalangan umat Islam yang longgar pegangan. Dia ada grade lah. Sebab itu Allah Ta'ala sediakan ada orang yang beriman, ada yang mutakin, salihin. Dia tak sama siddiqin lain. Ada golongan yang bawah saja, ini beriman saja, yang Islam saja. Ni Islam saja, beriman saja. Dia ada akidah dia ada, tapi longgar. Yang ini kita kena pegang. So kalau dia longgar, kita biarkan, kita takut dia jatuh. Ini satu kelompok. Ada yang kuat sikit pegangan, mungkin ini golongan yang mutakin. Ada lebih kuat lagi, ini golongan siddiqin yang membenarkan agama. Jadi ini keadaan ataupun kelompok-kelompok manusia yang ada dalam agama. Sebab itu tujuan kita, ini yang Nabi sebut, dalam satu kapal ada dua kelompok, satu di atas, satu di bawah. Kan, dalam satu hadis sahih Nabi sebut ada dua kelompok, satu kelompok duduk di atas kapal, satu kelompok di bawah. Orang yang di bawah kalau nak makan, nak minum, kena naik ke atas. Tapi orang yang di atas, dia tak belikan orang di bawah. Kata lama-lama orang di bawah, kata orang di bawah lama-lama dia kata orang di atas ni penting diri sendiri dia je. Sekarang kita tak payah naik kata lah, dia kata bawah pun air je. Bawah pun kapal ni air. Penting kita naik ke atas minum air, kita tebuk je sikit, buat tempat minum gitu, lagi senang, tak payah naik ke atas. Nampak?
Sebab itu kalau orang yang di atas dia orang lantang lah. Kalau temu orang pasal lah kata dia. Lama kelamaan semua sekali akan tenggelam. Ini Nabi bagi perumpamaan. Umpama sebuah kapal yang ada orang di atas duduk di bawah. Sebab itu kita orang yang kuat pegangan ni, dia akan pegang yang rumah ni. Jangan dibiarkan saudara ni. Sebab itulah kata Nabi, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Orang beriman dengan orang beriman yang lain seperti satu bangunan. Yasuddu ba'duhum ba'da. Dia akan saling lengkap melengkapi. Kalau kita nak kira, tiang yang atap mana kuat? Kuat atap ke kuat tiang? Sudah tentu kuat tiang. Kerana tiang yang memegang atap. Tapi kalau atap yang kuat daripada tiang, atap dulu. Tapi oleh kerana adanya tiang yang kuat, maka tianglah yang mendukung atap tadi. Maka nampak kita bawa atap juga kukuh, kerana dibantu oleh tiang yang kukuh. Tuan-tuan faham ke tak faham tentang? Saya ingat bau lontong ni kuat lah. Jadi itulah maknanya tuan-tuan. Sebab itu saya fikir kita kena semua sekali lah, semua sekali. Bukanlah makna kita kata semua ustaz kena begitu, tak. Metod ni berbeza-beza. Saya lebih suka kepada metod untuk bagaimana kita boleh mengajak orang kepada agama. Siapa pun orang tu. Saya lebih suka kalau orang tak tudung pun datanglah. Bukan suatu pengharaman pun. Pada saya, oleh kerana dia datang tu lah, barangkali dia boleh belajar sedikit sebanyak untuk memberi kekuatan pada dia untuk ikut agama. Kalau kita asingkan orang yang begini, sampai bila pun dia tak berubah. Oh, oleh kerana awak tak tudung, awak pakai tudung tak betul, awak masuk kelas ini. Sampai bila dia nak berubah? Kan, betul kita sebagai da'i, sebagai pendakwah saja. Kita bukan sebagai hakim. Nahnu du'a walasna qudah. Kita ni sebagai pendakwah, bukan sebagai qadhi. Baik itu saya suka kalau kita lebih terbuka. Datang siapa-siapa pun, apa keadaan dia pun datang, tidak ada masalah. Cuma jangan buat mengarut dalam sudahlah itu je. Kan, tentang dia kata, ikut suka je lah kata dia. Kan, jadi dia buat negara tu dah, dia borak style dia mamak pula. Itu masalah. Kalau gitu, kita makan je lah, tak berceramah. Begitu. Tuan-tuan sekalian, itu sebagai mukadimah lah, belum start lagi pun. Kita baru nak start, sambung balik daripada kitab kita, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah menjaga. Kita sampai di muka surat yang ada kitab lah, yang tak ada kitab tak payah lah. So 389 359 saya 359. Okey, betul. Berapa etika dalam berdoa? Ini masih lagi kita bincang tajuk berdoalah nescaya Allah kabulkan. Saya tuan-tuan bawa balik pada Mekah, baru lagi kira kalau orang Melayu kita peluk boleh dapat berkat lagi lah. Tapi semua tak usah peluk lah. Penting saya nak peluk je. Tak kata orang Melayu kita, ya, mainnya orang balik Mekah ni ada berkat dia, kata dia. Belum tahu lagi tu. Kalau dia buat mengarut kat Mekah, tak ada berkat juga. Nak cerita ni tuan-tuan, di Mekah ni memang tempat mustajab lah. Subhanallah. Ada satu orang berdoa dan dia rasa bahawa doa itu makbul. Apa yang dia minta itu Allah terima. Ada satu orang, ini kisah benar, baru lagi ceritakan. Dia ni, ialah dia orang lelaki lah. Ceritanya yang diceritakan kepada saya lah, dia memang nak nikah seorang lagi. Baru tenang. Jadi dia beritahu pada isteri dia, dan isteri dia berserah. Dia beritahu bukan dia nyuruh, tak, dia beritahu. Dan isteri dia berserah. Isteri dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan tadi dia duduk pergi, dia orang pergi ke Mekah pula. Jadi bila pergi ke Mekah, si isteri ni dikreat satu doa. Doa tu untuk dia suami isteri lah, supaya panjangkan jodoh mereka, kuatkan kasih sayang mereka. Tak ada tulis pun, janganlah suami aku nak kahwin lagi. Tak ada. Tak ada. Memang dia berdoa untuk kasih sayang dia, untuk kuatkan hubungan dia suami isteri. Dan si suami ni berdoa, kena doa yang disiapkan oleh isteri tadi. Jadi suami dia berdoa dalam tawaf dia.
Kalau ikut cerita tu tawaf ifadah, tawaf haji. Selepas balik Arafah, jadi dia tawaf haji, dia tawaf, dia berdoa. Dan dia doa sungguh-sungguh. Si suami juga berdoa sungguh-sungguh. Tuan-tuan, pasal tak ada tulis pun tu, ya Allah, kau jauhkanlah suami aku daripada perempuan tu, tak ada. Memang dia doa untuk dia saja. Ya Allah, kau kuatkanlah hubungan kami, datangkan rasa cinta di antara kami, kasih sayang antara kami. Dia buat begitu. Jadi tak ada Allah Ta'ala. Selepas habis daripada balik nikah juga, suami itu tiba-tiba rasa tak jadi nak nikah. Ini kisah Nuh. Hilang rasa nak nikah tu macam kena sihir. Sehingga si suami ini jumpa dengan seorang ustaz ni, memang bahagian perbuatan Islam. Dia tanya, apakah mungkin saya disihir ustaz? Bila tengok memang tidak disihir, tetapi ini kuasa Allah Ta'ala, kuasa doa dia panggil, the power of doa, kan? Bukan the power of love, the power of doa. Tapi reality itu Allah Ta'ala sebut, ud'uni astajib lakum, minta. Dan itu kita sebut dah dulu di awal daripada perbincangan kita. Berdoa ni di Malaysia tak ada tempat makmur, tak ada mencari lah. Lagi tinggi duduk doa begini, bangun tinggi ni, nampak belaka di bawah tu, kan? Macam kita naik terbang flight, kan nampak habis semua di bawah. Berdoa lah, tempat tinggi pun tak jadi. Kerana di Malaysia tidak ada tempat mustajab doa. Tentu pergilah tempat masjid paling cantik, Masjid Kapten Jaya Semua, Masjid Besi ada, Masjid Batu ada, Masjid apa lagi yang ada. Berdoa sana tak jadi, kerana itu bukan tempat mustajab doa. Sebab itu kita di Malaysia tak ada, ya. Tetapi kita ada waktu mustajab doa, ya. Kita ada waktu mustajab doa. Yang ini kita akan bincang nanti, bawa kenal, ya. Jadi tuan-tuan kena tunggu sampai habis lah. Kalau tuan-tuan cabut dulu, memang sampai sudahlah doa tak kaya nampak. Kerana mustajab yang penting. Kerana mustajab artinya dimakbulkan. Itu. Kerana berdoa ni, kalau doa saja tak makbul, maka disebut la fa'idah talaha, tidak ada faedah daripada doa itu. Cuma memang tidak nafikan setiap berdoa itu atau setiap doa itu maka diberikan pahala. Cuma kesan doa itu tidak ada. Sebab itu penting, itu ada mustajab. Dia ada orang yang mustajab doa, ada tempat mustajab doa, dan ada masa mustajab doa. Sebab itu kalau tiga-tiga ni dia ada, nescaya makbul lah doa. Dia orang yang mustajab doa. Nabi kata la turaddu. Nabi sebut tidak ditolak doa daripada tiga golongan, ya. As-saimu hatta yaftir, orang yang berpuasa sampai berbuka. Jadi kita akan tengok, baik tu dia berpuasa, dia berdoa, kemudian dia berdoa pula pada tempat yang mustajab. Umpamanya kata Imam Hasan Al-Basri, di Bukit Safa dan Marwah selepas waktu asar, ya. Ni kalau saya carilah bukit ni kat sini, kita ada bukit apa tak? Ya. Bukit apa sini? Ni bukit tak ada. Ni bukit di Mekah, dalam Masjidil Haram, Bukit Safa dan Marwah selepas waktu asar. Maka dia ni orang yang berpuasa, berdoa pula di Bukit Safa dan Marwah, kemudian pada waktu yang mustajab. Nampak? Jadi ada ketiga-tiga sifat ni, nescaya akan diangkat doa ni dan makbul insya-Allah. Itu penting. Sebab itu kadang kita berdoa ni kena tengok timing dia. Macam kita lah, kan, bila kita nak request bajet bangunnya pada company kita, bukan masa dia minta, memang jawapan kena reject lah. Minta pula bukan pada bos dia. Nampak? Macam kita sekarang senang, bos bagi duit ada, minta terus pada bos, kena pada orang tu. Contoh je tuan-tuan. Kan? Ini kita minta pada bos bagian lain, dia pula akan guna pula pada bos bagian duit. Kan panjang cerita. Kena pada masa ni, pada orang, maka mustajab lah.
Bukan doa tu mustajab, bajet tu mustajab. Makna bajet yang dimakbulkan. Faham? Itu penting. Sekarang kita tengok etika dalam berdoa. Di antara etika berdoa iaitu berdoa kepada Allah SWT dengan nama-nama yang indah. Kerana Allah ada nama Walillahil Asma'ul Husna fad'uhu biha. Pada Allah itu ada nama-nama yang indah, maka mintalah dengannya. Allah SWT pilih nama-nama yang indah baginya seperti Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Karim yang maha mulia, Al-Alim yang maha mengetahui. Ini dalam Asma'ul Husna ni, nama-nama ni semua. Betul, kau boleh kita hafallah nama ni, nama penyanyi kita hafal. Takkan nama Allah tak boleh hafal. Betul tak? Jadi sebut seorang nama artis yang kita ingat, seorang. Meja ni luas, meja ni pilih satu orang nama artis, seorang saja. Kita nama artis ni kalau tak kenal langsung, bohong lah tu. Tapi tentulah kalau tak kenal. Saya adalah tuan-tuan, bila dia ceramah, nama artis pun tak kenal lah. Nah, Allah Ta'ala dia ada nama-nama dia. Nama yang kata para ulama menggambarkan sifat dan zat. Maknanya bila disebut Allah Ta'ala itu maha bijaksana, maka sifat Allah Ta'ala itu yang bijaksana. Betul, kita panggil lah dengan nama Ya Hakim, Ya Hakim, wahai Tuhan yang maha bijaksana. Contoh, kalau boleh bahasa Arab, bahasa Arab lah. Kalau tak boleh bahasa Melayu je lah tuan-tuan ni. Allah Ta'ala faham insyaAllah. Kemudian Al-Halim yang maha penyantun, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mengurus makhluk, Zul Jalali wal Ikram yang maha agung, yang maha mulia. Ya Wadud, yang maha lemah lembut juga. Ya Razzaq yang maha memberi rezeki. Banyak, ada 99 nama. Tak mesti guna 99. Kan panjang pula. Nak menyebut Ya Rahman, Ya Rahim, panjang, 99 nama. Tak ada Nabi, terus tidur, doa tak minta lagi. Kan? Tak apa, guna satu dua nama, sebut, panggil Allah Ta'ala itu dengan nama-nama dia. Betul manusia pun, dan sedangkan makhluk, kalau kita dipanggil dengan panggilan-panggilan istimewa, orang akan rasa seronok. Kan? Apalagi Allah sebagai Tuhan yang minta supaya kita makhluk membesarkannya. Kerana panggilan-panggilan ini tujuan untuk memuliakan, membesarkan. Betul kita panggil kan Al-Fadil ataupun Sahibul Fadilah. Sekarang orang dah pandai guna dah. Kan? Pasal orang kita dah pandai bahasa Arab sikit. Silakan Sahibul Fadilah. Benda dia pun tak tahu lah, tapi Sahibul Fadilah lah. Kan? Al-Fadil. Al-Fadil. Ini semua sebagai gelaran sebenarnya yang berbahagia bahasa Melayu. Kan? YBHG. Jemput YBHG yang bahagia itu. YBHG. Kalau YB saja yang berhormat. Kan? Itu kedai panjang hutan yang bagi Datuk Sri, Tuan Sri apa nama dia. Kan? Banyak Sri, Doktor, sambung lagi. Ujung ada Tuan Guru pula lagi. Kan? Kalau yang di Tuan Guru lah. Berapa panjang nama? Nama pendek je. Harun pendek. Panjang nama gelaran banyak. Nama pendek Harun. Kan? Tak makna orang suka kalau kita dipanggil dengan gelaran tadi. Betul kalau kita tu manusia, apatah lagi Allah Ta'ala. Manusia tidak disuruh berbangga-bangga dengan gelaran. Tetapi Allah SWT memang diminta kita panggil dia dengan panggilan-panggilan yang mulia, yang dikhususkan untuk zat yang maha agung. Allah SWT berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Hanya milik Allah asma'ul husna.
nama-nama yang baik, maka mohonlah kepadanya dengan menyambut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama. Seperti aliran Sufiah yang ni doa-doa yang sangat aneh. Ibnu Arabi, seorang ulama besar, mengatakan, seorang sufi besar mengatakan, nama Allah yang paling agung dan paling baik adalah Huwa, dia. Jadi menurut dhamir munfasil, ini tentang tak payah bicara mabuk, ini bahasa Arab dan kini ya. Menurut dhamir munfasil, yakni kata ganti, adalah nama Allah yang paling baik untuk mereka. Ini bukan merupakan doa, tetapi ini adalah gonggongan anjing. Sebagai tadi mengatakan Allah. Dia begini tuan ni, ini kena buat tenang ya. Dia ulama yang macam mana pun, dia sampai satu tahap dia akan kontrak. Ini ulama, kita tak asuh ulama pun, kita ulama. Sebab tu kita bagi ulama lah, tak apa, dia nak kontrak ilmu dia. Kita ilmu mengaji kuliah di pasar je pun kan, tu pun mengaji sikit, makan yang banyak. Tak. Sebab tu tuan-tuan, saya nak pesankan, dia memang, kita tidak boleh lari daripada hakikat bahawa para ulama ini pada sampai satu tahap dia akan kontrak, berlaku kontradik, maknanya berlaku perbezaan pandangan dalam suatu perkara ya. Sebab itu kita kena faham. Sebab itu mengaji kitab ni memang senang. Baca kitab ni bahasa Melayu je. Saya nak tuan-tuan baca di rumah boleh? Ada baca tak? Confirm tak baca tu? Tak ada. Memang ustaz lah yang alim dan bagi sudah ya. Sebab itu buku tuan-tuan cantik, boleh jual balik. Buku saya ni dah sebaru hancur lah ya. Tak. Sebab itu kadang kita baca kitab ni, kalau kita tidak baca dengan guru, walaupun kitab tu nampak mudah bacaan, tapi ada perkara yang kita tidak faham. Contoh dalam isu, mengapa sampai disebut hubungan anjing? Ibnu Arabi ini seorang ulama dan ma'ruf di kalangan para ulama. Dia bukan ulama kecil-kecil ni, tak, bukan ustaz kuliah di pasar, bukan. Ibnu Arabi ini bukan. Atau ustaz tanyalah ustaz di TV ke, bukan. Itu pun kita rasa besar dah, tak. Ibnu Arabi ini besar, ulama besar. Para ulama kenal siapa Ibnu Arabi, dan dia adalah merupakan ulama aliran sufi. Dia ada ulama aliran hadis, dia ada kecenderungan ni. Sebab itu tuan-tuan ni, ada seorang ulama-ulama ini dia beraliran, dipanggil haraki. Tahu haraki? Harakah surat khabar tu, ni haraki. Haraki ni maknanya apa? Dia ulama yang kecenderungan ni lebih kepada, dipanggil istilah kita kata pergerakan, ataupun kita kata apa kita nak istilah ni, organisation. Itu dia ya, dia ulama-ulama organisasi ya, lebih kepada organisasi. Sebab itu soal yang dibincangkan soal membina sebuah negara, membina undang-undang, bagaimana nak menyusun manusia, sistem. Sebab itu kadang-kadang kita siapa ni, kerana ini dipanggil ulama haraki, maka kecenderungan isu yang dibincangkan ialah soal sistem. Kadang kita pun tak faham. Kita kata, ni apa ni? Ustaz ni politik, buat tenanglah. Ini aliran-aliran yang ada. Ada tak tuan-tuan pernah tengok ulama yang kira bercakap soal bagaimana kita nak membina hati? Itu je yang dia cakap. Bagaimana kita nak membina supaya jiwa kita ni jadi rendah sebagai makhluk kita. Ada tak? Pernah dengar tak video? Ada kan? Ini dipanggil ulama aliran sufi. Faham? Ya. Contoh kalau kita tengok hari ni yang Haddad, Habib, nampak tak? Memang ulama-ulama ini dia tidak cerita soal sistem, dia tidak cerita soal negara. Tak ada. Dia banyak cerita bagaimana kita nak berkasih sayang sama-sama manusia. Ini aliran-aliran. Sebab itu tuan-tuan, ilmu agama ni memang nampak, oh kasih aku dah boleh jadi ustaz ni, buat tenang. Banyak lagi kitab-kitab yang kita baca.
supaya kita nak fahamkan. Sebab itu ada sebahagian kita bila mengaji kita jadi pening. Baguslah dia kata, ulama-ulama ni dia tak cerita pasal benda lain pun, dia cerita pasal macam mana kita nak bina hati, berkasih sayang, itu je. Sebab ini aliran, ini panggil aliran sufi. Yang ini haraki. Bukan haraki ni mana ekstremis, tidak. Cuma ada sebahagian ni yang memang keras pandangan-pandangan dia. Yang itu kita dalam bab lain pula. Cuma kita menyebut tentang aliran sekolah di mana. Ada sebagian ulama yang disebut sebagai aliran sunnah. Ulama ini dia pegang pada sunnah saja. Sunnah saja. Apa benda pun Nabi kata begini, bukan ulama kata. Dia tak pakai Syafi'i, Hanafi, Maliki, tak pakai. Yang ini di Malaysia terkenal dengan panggilan, orang panggil Wahabi. Orang panggil, saya tak panggil. Orang panggil sebagai Wahabi. Kita bersetuju pada sebahagian perkara, cuma kadang-kadang sebahagian perkara kadang-kadang kita lihat dari segi bagaimana mereka melihat suatu isu. Kadang-kadang ini juga dibantah oleh sebahagian daripada mereka. Ini kalau kita tengoklah tuan-tuan, antara yang terkenal lah dalam Malaysia ni, aliran ni, antaranya Ustaz Fathul Bari. Ya, ini aliran yang dipanggil sunnah. Maknanya dia sunnah saja, dia pegang pada sunnah saja. Ya. Ustaz Fathul Bari. Ya. Ini kalau dari segi gelaran dia pengurusi sekretariat ulama UMNO. Yang ini tak, ini bukan kita nak cerita tentang orang, kita nak fahamkan aliran supaya tuan-tuan faham. Oh, kalau dia cakap kita nampak tak? Oh, pandai dia cakap macam ini. Dan sama-sama dengan aliran begini, kalau kita boleh nampak mungkin Doktor Profesor Madya, Datuk Dr. Asri di bekas Mufti Perlis. Jadi kalau tuan-tuan nampak, tapi itu kadang-kadang mereka ni sama-sama dia pun berbantah juga. Ya. Ada yang lebih terbuka pandangan, ada yang keras dalam kalangan mereka ni yang menolak sehingga menyebabkan ulama itu tak betul, sesat dan sebagainya, kerana mereka bertentangan dari segi pandangan dalam suatu perkara. Inilah yang kita sebut hari ini. Dan tuan-tuan, sebab bila kita baca kitab, siapa dia Dr. Aid Al-Qarni ni? Ni tuan-tuan baca kitab ni, aliran mana dia berada, di aliran mana? Sebenarnya dia lebih cenderung kepada aliran yang disebut sebagai sunnah tadi, bukan sunni. Sunni ni makna orang sunnah, ahli sunnah wal jamaah ni sunnah, maknanya dia lebih berpegang kepada, ataupun kita lebih bukan sunnah, kita panggil dia sebagai aliran hadis, ilmu hadis ataupun ulama al-hadis. Ya, maknanya dia banyak pegang kepada hadis. Jadi pandangan-pandangan ulama-ulama ni dia tak kira sangat, dia kata hadis dulu. Ini antara contoh. Sebab itulah dikontra. Biasanya ulama-ulama yang aliran begini dikontra dengan ulama sufi. Itu ditolak. Kalau tuan-tuan pernah tengok, ini kita, pada saya pandangan, pada kita sebagai orang yang mengaji, kita menganggap apa yang disebut oleh sebahagian mereka ni, itu bukan sebagai tohmahan atau sebagai untuk bergaduh, tidak. Itu sebagai pandangan, kerana mereka bertentangan. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok isu yang pernah diutarakan oleh Profesor Dr. Asri, ya, Profesor Madya, Dr. Asri, Dr. Asri, isu ludah Jambi itu. Memang lawan Jambi kan dia ada ludah hujung itu, bukan ludah tui begitu. Ludah tui begitu, kampung itu kita pun letih nak minum. Minum Ustaz, minum je. Masalahnya ke kampung ni Ustaz. Contoh. Ya. Jadi itu antara kita akan nampak kontradik di situ, perbezaan. Dan ini perkara yang biasa. Kerana apabila dia ada pada aliran yang berbeza, maka ada isu-isu yang kita akan lihat dia berbeza. Sebab itulah tuan-tuan bila baca di sini apa yang disebut oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab. Dia kata apa? Apabila dia menyebut huwa, kerana dia punya apa dia panggil, zikir itu akan pergi kepada hu. Daripada huwa tu, bila dia zikirkan dia jadi hu. Ada bunyi apa? Itu yang disebut di sini. Bukan ulama ni nak cakap tak. Faham tak faham? Ya, sebab itu bila kita mengaji, kita mengaji seorang-seorang, Pak Hanbali ni,
Ini bukan doa tapi bungungan anjing. Lagi pula sambung ayat itu, sebagian lagi mengatakan Allah, 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 Allah. Ini dalam aliran sufi, dia berzikir dengan nama Allah kerana dia menganggap bahawa lafzul jalalah Allah, Allah itu ialah lafzul jalalah dipanggil. Nah, ini kita mengaji ni pening tang semua mengaji ni. Ya. Dalam aliran sufi atau dalam tasawuf, orang panggil tasawuf, aliran sufi, nama yang paling agung ialah Allah. Kerana Allah ini meliputi 99 nama yang lain. Maknanya Allahur Rahman, Allah Ar-Rahman, Allahul Karim. Dia disebut Al-Karim sebut Allah, Ar-Razak sebut Allah. Jadi semua balik kepada dia. Maka bila sebut satu, dia meliputi keseluruhan makna dan sifat. Faham tuan-tuan? Kalau rasa letih mikir, minum je lah. Tuan-tuan ni boleh minum. Nampak? Minum tak? Kita memang program kita santai, ya? Tapi biasalah, ya? Dia tak minum selagi ustaz tak minum. Saya minum pula. Kalau kita lihat ulama haraki ini, umpamanya kalau kita tengok yang terkenal Imam Hasan Al-Banna, Al-Syahid Al-Imam Hasan Al-Banna, dia antara pengasas kepada ulama haraki. Contoh lagi ialah apa dia panggil, yang daripada Lubnan, Al-Ustaz Al-Mahum Ustaz Fathi Yakan. Ini antara dia yang mengarang kitab Madza Ya'ni Intima'i lil Islam, apa artinya saya sebagai seorang Islam. Dan hari ini kalau kita tengok di Malaysia ni, ramailah yang tuan-tuan boleh tengok, ya, ulama-ulama haraki ini yang bercerita tentang soal negara Islam, soal sistem Islam. Jadi ini sebenarnya kecenderungan aliran tadi, ya. Ya. Saya tak payah ada jawab. Itu payah nak cerita tuan-tuan. Dia sebenarnya kita boleh membaca melalui pemikiran orang. Ya, pemikiran. Kita tengok bagaimana cara dia berfikir, kecenderungan dia. Ya. Tapi saya rasa saya bukan daripada aliran sufi lah. Itu yang pastilah. Ya. Walaupun saya sendiri pernah mengaji dulu bersama dengan seorang ulama besar dalam tarikat sufi ini, Syekh Muaz, dia Dr. Muaz, dia anak kepada almarhum Said Haul. Said Haul juga ulama haraki yang terkenal dulu di Syria, ya, Syahid. Ya, dia juga syahid dibunuh oleh Asad, apa nama itu, Hafiz Al-Asad, ya, zaman dulu. Jadi itu antara ulama-ulama itu, tapi anak dia itu terkenal dengan ilmu tarikat, seorang ulama tarikat yang besar. Hari ini masih hidup lagi di Jordan sana. Jadi ini aliran-aliran tuan-tuan. Dan ada sebahagian yang disusun oleh ulama fiqh, ulama usul, ulama tafsir. Dia cerita melalui tafsir, yang cerita semua hukum fiqh. Jadi ini kita akan lihat kepelbagaian. Inilah kepelbagaian yang ada dalam agama. Dan dia sebenarnya perbezaan ini suatu perkara yang biasa, tetapi yang luar biasa bila tak dapat kontrol, ya, perbezaan ini. Sebab itu saya sebutkan, macam kita ni, kita tak asuh pun aliran mana-mana. Ada yang aliran, saya sebut sikit. Aliran. Sebab kita bukan daripada golongan ulama tadi. Mereka khusus, mereka faham jelas, detail. Kita tidak, kita campur. Tuan-tuan mengaji dengan saya ilmu. Ini kira dalam kita kata ini tasawuf lah, moden, akhlak. Dan tasawuf ni cerita tentang akhlak. Baik. Ustaz lain mengajar kitab tafsir dia. Ustaz Abdullah Iraqi hadis. Tengok lagi. Ustaz Nazmi tafsir. Jadi tuan-tuan kita tahu lah, ni aliran apa tuan-tuan? Aliran, saya ingat tuan-tuan yang aliran Ar-Rajaki. Itu baru punya aliran. Ya. Sebab itu kita sebenarnya, kita peringkat kita orang bawah ini, orang awam ni, ya, itu kan daripada kalangan ahli dalam agama kita ni sebagai pengikut, dan kita tidak mengetahui secara arif tentang sesuatu perkara tadi. Kalau kita nak kata kita berpegang kepada aliran hadis, kita pun ilmu hadis tak tahu takat mana pun, sekadar kita menghafal itulah hadis innamal a'malu binniyat.
Itu jelas, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu je. Dan an-nazafatu minal iman, itu jelas. Itu yang kita, jadi kita tak boleh kata kita ni aliran hadis lagi. So kita tak belajar in detail tentang hadis tu, boleh jelas. Jadi itu suatu peringkat kita ni, kita bertenang. Jadi kalau orang yang di atas kita tengok ulama-ulama, ustaz kenapa ulama ni macam tak ngam dengan ni, bawa tenang ni. Yang ni pasal di kontra, dia ada aliran dan dia bertemu pada satu point, dia bertemu dan akhirnya kita akan nampak kontradik di situ. Bukan semua perkara, tak. Ada certain point dia memang tak lewat benda dah. Bila bertembung saja tak lewat. Umpama dalam masalah ni, apakah Dr. Aid Al-Qarni meletakkan Ibn Arabi sebagai orang yang sesat? Tidak. Dia cuma menyatakan bahawa dia membidas kaedah. Nampak tak tuan? Kaedah, membidas kaedah. Kaedah tu tak sama. Macam itulah. Silakan. Bisa. Kalau yang di atas tu, yang ulama-ulama tu berkelakar, tak bersependapat, tapi yang di bawah ni tak bertenang. Itu yang membawa, kalau budaya kita orang Melayu Malaysia ni, yang boleh membawa kepada tidak kebaikan ke dari segi hubungan silaturahim antara saudara mara. Betul. Tuan-tuan, dia beginilah. Tuan-tuan tengok tak bola baru ni, Malaysia lawan Thailand. Yang bergaduh pada padang, yang luar padang bergaduh sama apa? Faham tak? Yang bergaduh dalam padang ialah dia bergaduh, kaki dia kena tendang. Kawan tu marah, dia menendang balik. Yang kita tak pasal-pasal menendang orang lain, pasal apa? Faham tak? Itu yang tak kena. Dia bergaduh tadi ada sebab kaki dia ditendang kawan tu, pemain nombor 18. Contoh tuan, saya pun tak tahu nombor 18 ni siapa. Pemain nombor 18 yang tendang dia. Dia kejut balik kawan tu. Dia tendang dia bergaduh lah. Jadi kenalah, padatlah, kerana dia tu pemain. Yang kita ni penyokong kan. Kita kaki kita tak kena pijak, tak kena apa, sibuk makan aiskrim lagi tengok bola. Apa pasal yang kita pula pergi maki negara orang tu tak pasal? Tak kena lah. Sama juga dalam hal ini tadi, dia kontra, dia bukan sampai terputus hubungan, tidak. Yang terputus hubungan ni kita. Kan, oleh kerana kita mengikut aliran ni, kita tak setuju dengan aliran ni, kita putus hubungan. Ini yang salah. Faham tak tuan? Satu yang di atas ni bertenang saja sebenarnya. Yang di bawah ni yang buang. Kerana kadang-kadang yang di bawah ni lebih lagi ulama daripada yang di atas. Ini masalah kita. Sebab itu saya terangkan ni, supaya ni yang jadilah yang duduk dalam mesin niaga ada 30 orang ni faham, jadilah. Artinya kita yang ada ni, kita faham dah hari ini bahawa dalam soal apa dipanggil ni, pemahaman kita kepada agama ni akan berlaku perbezaan. Kerana ada kecenderungan. Tetapi kecenderungan tetap berpegang pada tiang yang sama, asas yang sama, iaitu Al-Quran dan hadis. Mudahlah tuan-tuan. Siapa masak makanan ni? Katie, Sulah. Oh, orang lain masak. Oh, masak sendiri. Okey, contohlah kata seorang masak. Baik. Meja ni makan. Apa menu ni? Lontong, baik. Meja ni makan. Meja ni kata rasa masih. Yang sini kata okey sedap, sana kata santan cair. Yang sini kata rasa ni kurang. Yang sana kata pedas sangat. Tuan-tuan, berapa banyak benda dia makan ni? Saya tanya, berapa banyak menu yang dimakan? Satu. Berapa banyak lontong orang bawa? Satu. Tukang masak berapa banyak kita pakai ni? Kenapa rasa lain-lain? Faham? Adakah orang yang rasa ni salah? Tak salah, semua rasa lontong. Tak ada pula yang rasa kopi kata lontong ni lain rasanya. Tak, semua rasa lontong mereka. Nak menunjukkan bahawa agama ni itulah. Benda yang sama tetapi pahaman daripada sini lain, pahaman daripada sini lain. Adakah mereka ini
berbeza, ya cara pemahaman. Tapi sumber sama tak? Sama. Selagi mana sumber sama, semua bakal untung. Itu cerita dia. So, saya kata tadi, kita bertenang dan tak kena. Itu tak betul. Lepas tu bertenang. Jangan kelar kabut. Ya, kita tak setuju pandangan dia, tak boleh bertenang. Tapi kadang-kadang kita ni yang mengaji kuliah pasal ni pun mufti tu sesat. Bawa ni kadang tanya, tuan mengaji di mana dulu? Tak Ustaz, saya memang tak ada mengaji universiti. Oi, canggih. Tuan mengaji di mana? Saya mengaji kuliah maghrib. Mana dia mengaji kuliah maghrib, dia boleh sesatkan mufti. Mufti ni mengaji, ada PhD pula. Sesat kawan tu. Kenapa? Kerana kita tak faham. Nampak tak? Satu, sama juga. Contoh tuan-tuan, ada sebagian orang, dia melihat dari sudut dakwah. Ini dalam bentuk aspek yang lain pula. Jadi kadang-kadang dia berdakwah ni, walaupun yang datang tu mampir, walaupun yang datang tu orang pakai jeans buat lapak-lapak, dia punya bagian sengaja dituri-turi, kan, baru nampak rock. Tapi dia panggil juga untuk ceramah, cerita tentang agama. Tapi ada sebahagian orang berpandangan ini melanggar adab dalam menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah la yahdi lil asi, kata dia. Nampak? Cahaya Allah ini kita akan sampai kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi orang yang tak duduk, tak ahli maksiat. Orang yang tak tutup aurat betul, ahli maksiat. Ini pandangan siapa? Sebagian. Sebab itu kalau kita melihat orang ini pandang, jawapannya terkeluar habis, tinggal dalam orang je boleh dengar ceramah. Tapi kalau kita pandang dari sudut begini, maka ramai kita akan dapat orang untuk sama-sama, untuk kita dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Nampak tak tuan-tuan perbezaan ni? Sebab itu kita nampak kadang orang ni ekstrim. Saya ada satu orang, saya pergi satu tempat ceramah, dia orang ada pangkat juga lah, orang besar. Jadi dia mengiring saya lah untuk naik pergi ke surau. Jadi dalam lift tu tepung dengan satu orang kerani, saya ingat. Dan kerani ni seksi lah pakaian ni, pakai skirt. Dan dia kenal, kerani tu juga kenal dia orang besar. Dia orang senior pula, besar. Dalam lift tu je tuan-tuan, dia tegur, terduduk kerani tu. Maksud terduduk tu bukan sungkuhkan itu, tidak. Tapi TKO lah dia bagi. Dia kata, tak takut nak masuk neraka. Tuan-tuan, nampak tak? Ini kaedah. Sebahagian orang dia pegang dengan pandangan yang keras. Kalau kita nak pakai pandangan ini yang saya sebut di awal tadi, kalau ini pandangan yang kita nak pakai untuk metod yang kita nak guna pakai untuk dakwah pada kelompok-kelompok macam kita kata tadi lah, yang terbuka, yang tidak ada undang-undang yang mengikat, apa akan jadi? Adakah orang akan semakin ambil kepada agama? Tidak. Nampak? Sebab itu kenapa ada orang tanya, Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang Ustaz Zahar Idrus? Dia orang panggil UAI. UAI lain. UAI. Saya kata dia memenuhkan satu ruang yang kosong. Satu ruang yang kosong, yang untuk kelompok dia. Kelompok tu, ruang tu kosong. Sekarang dia masuk dan dipenuhkan ruang tu. Jadi kelompok ini dia ada dia punya follower dia sendiri. Antaranya orang muda, orang yang nak agama ni dipaham dengan ringkas, santai, mudah. Tapi kalau kita dah golongan baca kitab ni, kan, takkan kita nak cari begitu, dia reverse lah. Nampak tak? So itu dia ada, masing-masing ada bahagian dia. Saya kata mudah. Ustaz Azhar terus, betul, tak boleh lah ustaz-ustaz lain condemn dia. Itu metod yang diguna pakai. Kalau kita nak panggil ustaz yang ceramah, dia ceramah di pondok, Bismillahirrahmanirrahim, sebahagian yang hilang habis semua orang tak jadi hilang. Metod tu, nampak tak? Ini dipanggil variasi.
dalam agama. Dan sebab itu dia ada bermakna tidak adalah golongan yang tertinggal. Sebab itu kita kena faham. Jelas sobat, ni hari ni kita faham aliran saja. Ni saya bawa dalam bentuk yang mudah dipaham lah. Dalam kitab kita panggil aliran-aliran ni semua. Ya, semua kita nak fahamkan supaya kita, kenapa boleh, kenapa tak boleh. Ya? Sebab tu ada juga yang tanya. Ada sebagian tahu, kan di sini lah, di tempat lain. Saya kuliah saya di tempat lain pun ada juga yang begini. Ada tempat yang ialah tak mesti yang datang tu bertelekong belaka, tak mesti. Tetap, saya kata tak apa, silakan. Dan ada yang punya keputusan, macam mana mengaji begini? Barakah tak turun? Wah, tu cerita tu. Kan, dikira barakah turun ke dia je. Takkan malaikat datang nak memayungkan rahmat? Saya rasa nak je tanya. Bila nampak malaikat duduk kat atas tu, betul kita yakin dalam majlis ilmu. Betul kita, ini kadang-kadang suatu persoalan dalam masyarakat kita. Sebab tu saya ingat mudah. Ya, dia bukan suatu perkara yang kontra dengan asas pada ulama. Ya. Jelas tuan, panjang kita huraikan ni. Maksud gonggongan anjing tu jelas. Sebab itu maknanya yang kita nak faham ialah, kalau ada di kalangan kita, kalau nampak orang yang bagi pandangan yang keras, orang ini mengambil pandangan yang keras, itu saja. Kerana di sana ada juga pandangan-pandangan yang lebih lembut, pandangan yang lebih lunak. Ya, itu saja. Jelas? Jelas? Baik, lembak gaya satu perengan je lah ini. Sebahagian yang lain pula ada hanya mengulang-ulang namanya saja tanpa berdoa. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ini kajian kita baca kan? Bila? Selepas tarawih. Kan? Ya Latif, Ya Latif. Kan? Begitu kita baca. Jadi, seorang ulama tak sebut. Kita benda yang disebut Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, apa benda nak sebenarnya? Nampak? Sebab itu dia kata, apa yang diperbuat Ya Latif, yang mahal buat, dan apa yang kau inginkan. Misalnya apabila engkau didatangi seorang laki-laki depan pintu dan namamu adalah Muhammad, lalu dia memanggil, wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Lalu engkau menjawab, ya. Lalu dia manggil lagi, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Lalu engkau menjawab, ya. Lalu dia manggil lagi, wahai Muhammad. Bukankah ini dengan bodoh atau lalat? Ya, kerana tidak menyebutkan keinginan. Nampak? Dia mana dia sudah begitu. Dia macam orang datang rumah kita lah. Bang, apa bang? Oh bang. Kita pun keluar dalam muka. Fahad? Bang. Oh bang. Weh, Fahad. Oh bang. Kau nak kena menampung je kan? Geram kita tu. Tak makna. Sebab itu dia pandangan. Kenapa dipanggil saja, tidak dinyatakan apa dah. Itu isu dia. Kan? Tapi saya kata tadi, sebenarnya peringkat kita ni tak jadi isu sangat. Ni kita pun, sebab itu kadang-kadang tuan ni, perkara yang sifat khilafiah ni bila bincang dia jadi pening wang. Kan? Tapi saya cuba mengimbangi apa yang ada dalam buku ni. Tuan-tuan faham maksud saya? Supaya tuan-tuan baca tu, tuan-tuan tak letak dia sebagai, tuan-tuan set dia sebagai suatu fahaman saja. Supaya kita faham. Oh, sebenarnya ada ulama yang berpandangan begini, ada ulama yang pandangan begini. Taklah nanti kita jadi pula orang yang ekstrim pula. Tiba-tiba orang disuruh kita cakap Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, kita pula sama. Mam, apa benda Ya Latif, Ya Latif ni? Hambui kita baru mengaji satu kitab tak habis, satu tajuk baru. Kan, bawa tenanglah. Ini sebagai satu sebagian pandangan. Ada. Baik, dengan nama-nama Allah yang indah itu sifatnya tauqifiyah. Allah sendiri yang menentukan itu. Dia ada tauqifiyah, ada taufiqiyah. Tidak boleh ditambah lalu digantikan dengan nama baru selain sebagaimana disebut oleh pengarang kitab Ihya Ulumuddin, wahai Dahrud Dahr. Ini pun orang tak setuju dengan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini ulama besar, bukan ulama kecil-kecil ni. Pun ada ulama yang tidak setuju. Tak apalah, dia tak setuju. Kan, kita tenang. Ya. Dalam kitab Musnad Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni, tuan-tuan, ini contoh-contoh doa. Sebab itu bagus kitab ni, siapa beli, rujuklah.
Ya, bagus doa-doa yang dibawa dalam ni. Tuan-tuan ni, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau miliki, engkau menamakan dirimu dengannya, atau engkau menyimpannya dalam ilmu ghaib di sisimu. Maknanya apa? Ada nama-nama, nama Allah ni adakah 99 saja? Faham ke tak faham soalan? Apakah nama Allah ini 99 nama saja? Tidak, itu yang kita ketahui saja. Kerana tidak wajib bagi Allah bagi semua nama itu untuk kita tahu. Kalau kita kata tak itu saja, berarti wajib Allah bagi semua nama dia. Tak, itu kan perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sebab itu yang kita tahu ni 99 itu yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul apa ayat tu? Wa'alim aku pula ayat tu. Dia dah sebab petang ni, dia nak makan ke tu. Wallahu alladhi la ilaha illa apa itu? Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin. Nampak? Jadi nama-nama tu ada dalam Al-Quran. Itu sebahagian dalam surah Al-Hasyr ayat yang terakhir tu, ya, ayat 10, 11, 12 kalau tak salah. Ya. Jadi maknanya tuan-tuan, nama-nama Allah Ta'ala ni ada dalam Al-Quran. Ya. Sebab itu yang kita tahu ni yang ada dalam Quran saja. Sebab itu bila Nabi ajarkan kita, sama ada yang kita tahu ataupun yang Allah simpan, maknanya kita tak tahu nama itu. Ya. Atau engkau menurunkan dalam kitab, atau engkau mengajarkan kepada salah seorang daripada hamba pilihan, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penawar hatiku, cahaya dadaku, pelipur laraku, dan penghilang kesedihan dan kegelisahan. Ini doa yang bagus dibaca. Ya. Betul, baca Quran, kemudian bacalah doa. Ya, tapi itulah nak ngapal doa dia pula 3 baris. Kita setakat Allahumma je lah, kan? Allahumma itu je lah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Boleh buka ni tuan. Makan je lah terus. Tak, maknanya ini doa yang elok untuk kita amalkan. Nanti kita akan tengok tuan ni beberapa doa yang lain berkenaan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin kita berhenti setakat ni. Ada soalan? Kita buka soalan kalau ada soalan. Ni saya tak jujur lah, kita nak makan lagi. Makanan pun dah tidak lama. Sebenarnya kalau ikut kaedah faul, dia kena dah tidak ni kita makan. Tapi tuan memang tak nak makan, tak boleh kata pun, kan? Dah bagi makan pun tak nak makan pun. Baik, ada semua soalan? Tadi Ustaz sebut ulama sufi itu contohnya Al-Haddad yang sekarang ni lah, ya. sekarang ni kelompok lah dalam Ustaz-Ustaz yang ada dalam Malaysia dia contoh yang macam tadi Ustaz Asri kita tahu yang Wahabi Bukan Wahabi itu, orang kata pada hadis. Okay. Contoh kita, sebab itu kalau tuan pernah dengar nama Ustaz Zamihan Al-Ghari. Ustaz Zamihan ni dulu dia bersama dengan ILIM, Susut Institut Latihan Islam di Bang itu. Kemudian sekarang di Kementerian Dalam Negeri. Dia ni antara sebenarnya ustaz-ustaz yang cenderung kepada sufi, ya, kerana dulu sama mengaji tu semua di Jordan juga. Kan tuan perasan tak, ada dulu pertelingkahan di Surat Khabar Saman Menyaman, kan, timbul isu tu. Sebenarnya dia kontradiksi itu, bukannya isu peribadi, tidak. Jadi kadang orang tak faham, orang kata khususan pun nak kata tak, dia sebenarnya isunya daripada perbezaan pandangan mengikut aliran masing-masing. Jadi Ustaz Zamihan ni dia lebih cenderung kepada aliran Sufi, ya. Jadi dulu dia memang mengaji Sufi ni, tasawuf ni di Jordan dulu. Jadi Dr. Asri ni lebih kepada
aliran hadis. Ya. Jadi dua ni memang tak temu, bukan dia orang dua ni je. Ulama-ulama usul tu pun memang tak temu. Jadi adalah label-label tertentu ataupun nama-nama tertentu yang dibagi pada kelompok-kelompok ni. Sebab itulah Wahabi ni kuat, ya, daripada kelompok yang ini yang melabelkan kelompok Wahabi, dan kelompok ini kuat melabelkan kelompok ini sebagai bid'ah, sesat dan sebagainya. Jadi ini kadang-kadang perkara yang kita tak setuju. Nah, tetapi benda itu berlaku kerana hakikatnya dia telah berlaku sejak daripada awal dahulu. Jadi benda itu akan berterusan. Cuma bagaimana peringkat kita ni untuk bertenang supaya masyarakat tak kelam kabut sama. Dan saya kira kita peringkat masyarakat pun kita tak perlu nak kelam kabut kerana kita tak ada kena-mena pun. Itu cerita dia. Nak kata tasawuf, tak tasawuf mana kita ni. Tersuap mau kan. Tasawuf tu nampak gaya lambat lagi lah. Itu mana. Jadi kalau aliran tasawuf ni antara lain yang kalau kita tengok hari ni ada ulama-ulama Habib Zainal Abidin, ya. Ini banyak program yang kalau kita tengok hari ni oleh Habib Ali, Habib Zainal Abidin kemudian ini antara ulama tasawuf, ya, ataupun daripada kelompok aliran sufi. Jadi kita mengenal lah tuan hari ni, kita mengenal. Dan tuan-tuan ni satu perkara sebelum kita tutup bahawa perselisihan ini adalah suatu perselisihan yang diiktiraf di dalam agama. Maknanya perselisihan ini dia tidak terkeluar daripada batasan kesahihan dalam agama. Tak. Maknanya kalau kata, Ustaz, bagaimana kalau orang yang ikut katakan aliran ini, aliran hadis ni katakan, adakah mereka ni kira orang yang sesat? Tidak. Bagaimana kalau orang mengikut aliran sufi umum, adakah mereka ini sesat? Tidak. Kecuali yang mana yang mempunyai apa dipanggil ni, suatu kaedah atau cara yang memang terkeluar daripada agama. Ada juga betul tuan-tuan dengar tasawuf pada nama tu, tarikat apa nama? Kalau kita biasa dengar apa Sulaiman pula apa nama? Nama saya lupa pula lah. Ya? Ada nama-nama tarikat, ya? Samaniyah apa nama lah, ya? Jadi ini antara tarikat-tarikat yang terkeluar daripada aliran yang diterima dalam agama pun ada juga. Ini kadang-kadang sampai bila nak berzikir kena bayangkan muka tu. Jadi ini antara yang terkeluar. Ini tidak diterima pakai. Itu sebab itu kadang-kadang menarik kita mengaji tentang firak ni ataupun tentang kumpulan dalam Islam. Ya. Jadi kita boleh tahu. Itu kita bila kita mengaji tentang itu kita akan faham jelas. Jadi kita tengok bagaimana ustaz ni, kata ustaz ni lebih kepada aliran. Ustaz ni mempunyai pandangan yang keras. Bukan mana ustaz ni teruk, tak, dia keras pandangannya. Ya, dan ada asasnya pandangan ustaz ni bukan mengarut, tak. Ustaz ni nampak lebih terbuka ni, aliran bagaimana. Jadi kita boleh nampak. Ya, itu kaedah kita dalam kita memahami Islam dan ilmu-ilmu dalam Islam, insyaAllah. Baik, ada soalan tak? Ustaz. Ya, silakan. Tentang nama-nama Allah. Ya. Sembilan nama yang paling Ya. baik. Allah tu sendiri lah. Ya. Nak minta kepada Ustaz. Macam orang yang bukan beragama Islam minta dia gunakan nama Allah tu kerana dia terus guna. Baik. Tuan-tuan, ini isu yang lain pula. Sebab itu tuan-tuan akan nampak dua perbezaan pandangan tentang isu nama Allah ni. Kita di Malaysia, memang di Malaysia kita letakkan bahawa nama Allah hanya boleh digunakan oleh orang Islam saja. Dan itu ditentukan di segi undang-undang. Tapi kalau kita lihat perbahasan dari segi ilmiah, sebenarnya ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan bahawa nama Allah ialah Tuhan untuk orang Islam saja. Pandangan kedua juga pandangan yang muktabar, yang diiktiraf dalam Islam, bahawa nama Allah itu adalah nama juga yang ataupun Allah itu ialah Tuhan untuk seluruh manusia, sama ada dia beriman atau tak beriman. Kerana hakikatnya walaupun dia menyembah lain daripada Allah, tetap sebenarnya Tuhan dia ialah Allah. Jadi
yang berlaku suatu ketika dahulu, perbezaan pandangan. Ada yang berpegang bahawa Allah hanya Tuhan untuk orang Islam. Itu. Jadi ini pun sebenarnya perkara yang bersifat khilaf, perbezaan pandangan di kalangan umat. Dan saya kira mudah saja. Kalau kita rasa Allah ialah nama untuk orang Islam, Tuhan untuk orang Islam saja, okey, fine. Tapi kalau siapa yang pandangan tak, Tuhan, Allah ialah Tuhan untuk seluruh makhluk, bukan hanya orang Islam, tetapi orang bukan Islam pun Tuhan dia ialah Allah. Jadi maknanya kalau orang bukan Islam pun nak bilang wahai Allah, secara asasnya betul, cuma barangkali dari segi apa yang dimaksudkan itu ialah umpamanya kalau orang Kristian dia mengaku kepada Jesus umpamanya itu. Jelas tak? Ya, jadi sebenarnya ini isu yang memang tak habis kalau kita nak bincang. Ya, cuma hakikat di Malaysia ini kita berpegang kepada pandangan bahawa Allah ialah Tuhan untuk orang Islam. Itu di Malaysia. Ya, itu di Malaysia. Kerana tidak ada undang-undang. Umpamanya dalam JAIS tak silap saya, nama masjid tak boleh pakai untuk benda lain. Tak boleh pula mesin niaga ni tukar. Buang perkataan mesin niaga atas tu, masjid niaga. Tak boleh. Yang besar masjid itu nama khas dah. Memang dihaskan untuk menggambarkan itulah rumah ibadah orang Islam. Ya. Jadi nama-nama lain lah, Allah, masjid, Rasul, Rasulullah, itu tak boleh pakai. Ini nama-nama yang dah memang itu di Malaysia. Sebab itu tuan-tuan, jangan terbanyak. Saya mungkin cinta ada lagi. Ada jemaah saya yang pergi umrah dengan saya ke Jordan tahun lah baru ni. Kami pergi ke Jordan. Terbanyak pasal non-Muslim pun bagi salam, Assalamualaikum. Dia kata Ustaz pun ramai orang Islam sini. Tak, itu kau orang Islam, dia tidak Islam. Salib dia besar, Kristian. Dan dia juga menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kadang orang tanya dia, kaya ya Haj? Alhamdulillah. Tapi salib kami besar. Segala puji bagi Allah, kata dia. Terjemahan bahasa Melayu betul lah. Sebab di sana dia mengambil pandangan yang kedua. Nampak? Itu tidak ada isu-isu. Sebab itu yang jadi isu kerana di Malaysia kita letak dalam undang-undang kita bahawa Allah itu dah ditentukan bawah Kementerian Dalam Negeri bahawa Allah ialah untuk orang Islam saja. Itu saja. Ya. Sebab itu kena faham tuan-tuan, satu perbahasan dari segi ilmu, satu perbahasan dari segi undang-undang. Jadi kalau kita cerita undang-undang, betul lah. Tapi kalau kita cerita dari segi ilmu, ini dia. Ya, ada dua pandangan yang muktabar. Ya, Wallahualam. Baik, ada soalan lain? Tuan-tuan, sebenarnya makan ni tak payah stok. Tuan-tuan boleh makan lah. Ya. Di konsep itu saya kalau stok tu maknanya tuan-tuan boleh minum dah terus. Tapi saya tengok, saya tak nak baca doa tu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Aku baca doa tu. Baik, ada soalan lain sambil kita minum, sambil kita makan. Kalau ada soalan tuan-tuan teruskan. Ya. Saya boleh sambil-sambil kita bersoal jawab sambil makan, insya-Allah. Boleh ambil. Silakan. Dah pukul 7. Ya. Kalau silakan. Ya. Saya duduk depan meja ni lah. Kalau tidak orang tak awal pergi ambil makan.